InsyaAllah kita mulakan kuliah pengajian pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qawdidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh serta bersama-sama dengan kebenaran, bersama-sama dengan kesabaran. InsyaAllah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wal ifadata wa istifadah wal hass 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya hormati silakan Al-Fatihah tuan-tuan imam. Lalu juga silakan Fadil Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan izin Allah terdapat sekali lagi tuan-tuan pada malam ini untuk sambung pengajian kita. Pengajian kitab Aqidatul Najin, muka surat 33, betul? 33 baris dan hasilnya bahawa kalam lafzi itu betul. InsyaAllah yang ada kitab boleh semak, tak ada kitab dengar saja. Kalau yang Rumi apa? Rumi Kuswat ada buat Rumi? Rumi tak tahu. Ahlu ilmu tak ada. Seorang je buat kitab. Seorang je memang baguslah tempat ni. Kan? InsyaAllah. Jadi guru bawa kitab, nak beri tak payah bawa kitab. Longgar je. InsyaAllah. Okey. Kalau ruminya di muka surat 85, 86, 87. Macam itulah dia punya rumi dia. Dalam bab kalam lah, InsyaAllah. Jadi malam ni kita lihat sambungannya dan hasilnya.
Dan hasilnya bahawa kalam lafzi itu dengan iktibar dilalah yang mutabaqah, menunjuk ia atas umpama madlul kalam yang qadim, seperti barang yang berkata akan dia oleh setengah ulama mutaakhirin, setengah ulama yang terkemudian. Okey, jadi kalam ni ada dua kan. Ada kita dah bincang kalam ada dua. Satu kalamul lafzi, yang kedua kalamul nafsi. Kalamul lafzi itulah kalam yang kita baca lah, yang kita baca bersuara berhuruf, yang kita lagu-lagukan Quran dah lah, yang kita baca, kita lagukan setiap hari tu. Itu dia katakan kalamul lafzi. Kalamul lafzi itu menunjukkan kepada kalamul nafsi. Kalamul nafsi yang ada pada diri Allah Ta'ala. Di mana kalamul nafsi itu laisa biharfin wala bisautin. Tiada huruf, tiada suara. Tiada huruf dan tiada suara. Itu kalamul nafsi yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana definisi kalam itu tiada huruf, tiada suara. Kalam yang ada, sifat kalam yang ada pada Allah, satu sifat yang wajib yang ada pada Allah, yang berdiri pada Allah, laisa biharfin wala bisautin. Tak ada suara, tak ada huruf. Apa yang kita baca Quran tu macam mana? Itu namanya kalamul lafzi. Kalamul lafzi. Kita tak boleh kata kalamul nafsi, sebab kalamul nafsi ni tak ada huruf, tak ada suara. Jadi kalamul nafsi itu yang kita baca itu menunjukkan kepada kalamul lafzi kita baca menunjukkan kepada kalamul nafsi yang ada kepada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak bercerai tanggal dengan Allah. Tidak bercerai tanggal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan hasilnya bahawa kalamul lafzi itu dengan iktibar dilalah yang mutabaqah. Dilalah mutabaqah ni, ke mana kita jumpa istilah ni? Istilah ni terdapat dalam kitab mantiq mim nun taqa. Ilmu mantiq lah. Siapa pernah belajar ilmu mantiq, dia akan jumpalah dilalah ni. Asal mana dilalah itu fahamul amrin li amrin. Faham satu benda menunjukkan satu benda yang lain. Faham satu benda menunjukkan benda yang lain. Contoh paling mudah ialah contohnya asap. Kalau kita nampak asap menunjukkan bahawa ada api. Nampak asap menunjukkan ada api lah. Macam tu. Kita terdengar suara di balik dinding, kita dengar suara. Bila kita dengar suara menunjukkan di balik dinding itu ada orang lah. Ada orang yang cakap-cakap. Walaupun kita tak nampak siapa orangnya, tapi kita dengar ada orang bercakap. Itu dikatakan sebagai dilalah. Faham satu benda menunjukkan kepada satu benda yang lain. Baik. Apa pula dikatakan dilalah mutabaqah? Kalau kita lihat dalam kitab mantiq, dilalah mutabaqah ialah dilalatul lafzi ala tamami ma wudiyat lah. Dilalah lafaz di atas sempurna sesuatu benda yang diletakkan baginya. Sempurna sesuatu benda yang diletakkan baginya. Contohnya dilalah insan di atas himpunan haiwan natik. Dilalah insan di atas himpunan haiwan natik. Jadi bila sebut haiwan natik, itu dah katakan insan. Haiwan natik ialah haiwan yang boleh berkata-kata. Dalam silah ilmu mantik memang macam itulah. Memang macam tu. Bila sebut insan je, haiwan natik. Al-insan wa haiwanun natik. Kalau tuan-tuan tak percaya, buka kitab mantik. Memang itulah. Bila mereka terjemahkan insan itu ialah haiwanun natik. Haiwan yang boleh berkata-kata. Dia kata kita ni haiwan yang boleh berkata-kata. Jadi kalau mutabaqah itu lafaz, idalah lafaz di atas sempurna sesuatu benda yang diwatakkan ataupun dipertempatkan bagi dia. Sempurna satu benda yang ditempatkan bagi dia. Contohnya didalah insan di atas himpunan haiwanun natik. Bila sebut hanya insan, di situ terdapatnya haiwanun natik. Dan binatang yang boleh berkata-kata. Jadi kita ni
Kan dinamakan sebagai binatang yang boleh kata-kata disebut dalam kitab ilmu mantiq. Jadi hasilnya bahawa kalam lafzi itu dengan iktibar dilalah mutabaqah menunjukkan ia atas umpama madlunnya kalamul qadim. Kalamul qadim. Jadi bila kita sebut aja bila kita baca ayat Quran kan, kita baca ayat Quran kan, contohnya apa ayat Quran yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Bila sebut dia Quran itu menunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada pada Allah Taala. Yang kita baca ni apa? Kalamun nafsi. Yang kita baca ni yang ada suara, ada huruf. Ada suara, ada huruf dikatakan kalamul lafzi. Bila kita baca ayat Quran itu menunjukkan apa yang ada pada sisi Allah Taala. Perintah ke, ayat perintah ke, ayat suruh ke, ayat khabar ke, cerita ke dan sebagainya. Cuma kalamun nafsi berbezakan dengan kalamun lafzi. Itu kita kena tahulah. Kalamun nafsi tetap berbeza dengan kalamun lafzi. Kerana kalam nafsi yang ada pada Allah tidak bercerai tangga dengan Allah. Dia tetap ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang bersifat kalam. Allah Taala yang bersifat berkata-kata. Tetapi berkata-katanya tiada huruf dan tiada suara. Itu definisi terdapat dalam kitab ilmu tauhid. Baik. Seterusnya, jadi dalam mutabaqah ni bila sebut satu ayat Quran kita baca menunjukkan kepada makna keseluruhan yang ada pada sisi Allah Taala. Dan dengan iktibar dialah iktizam. Iktizam ni ialah lafaz yang tidak sempurna. Contoh dialah iktizam ialah dilalahnya lafaz di atas pekerjaan yang kharij daripada makna yang lazim. Pekerjaan yang keluar daripada makna yang lazim bagi dia. Contohnya dilalahnya insan di atas menerima ilmu dan mengarang kitab. Dilalahnya insan di atas menerima ilmu, qabulul ilmi wa san'atul kitabah, dan juga untuk mengarang kitab. Ni dilalah iltizam. Iltizam ni maknanya sifat-sifat sampingan yang ada pada insan, sifat-sifat yang sampingan yang ada pada insan. Sedangkan pada makna dalam tabaqah tadi kan, itulah sifat yang semula jadi yang ada kepada insan itu. Itulah hawan natiq. Kan kita termasuk kumpulan binatang, kan, haiwan yang boleh berkata-kata. Istilahnya orang berkata-kata. Tapi bila sebut iltizam, dia menuju kepada makna-makna sampingan yang ada pada manusia itu. Sifat-sifat sampingan yang ada kepada manusia itu. Apa sifat sampingan pada manusia? Contohnya qabulul ilmi, menerima ilmu, ataupun mengarang kitab, menulis kitab. Ini contoh-contoh terdapat dalam kitab memantik lah gitu. Baik. Dan dengan iktibar dialah iltizam yang urfi, yang masa huruf, menunjuk ia atas diri kalam yang qadim, seperti barang yang berkatakan oleh Syekh Sanusi intaha dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri. Bajuri ini ialah satu kitab syarahan kepada kitab Matan Ummul Barahin. Kitab Matan Ummul Barahin. Dan juga termasuk juga Hasyiah Al-Bajuri ini ada satu lagi kitab Hasyiah Al-Bajuri, dia juga mensyarahkan kepada kitab Matan Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Sedangkan Hasyiah Bajuri ini dikarang oleh Syekh Ibrahim Bajuri rahimahullah taala. Itu semua pahaman dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan telah muafakatlah segala ulama adalah kalam Allah Taala itu tiada berdiri ia dengan dua zat, dan tiada berkata-kata dengan dia dua orang, dan tiada berkata-kata dia dengan kalam Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala dua. Maka adalah nisbah tilawah dan qiraah bagi kalam Allah itu seperti nisbah bayang-bayang dengan yang mempunyai bayang-bayang. Maka barang siapa berkata bayang-bayang itulah yang mempunyai bayang-bayang, nescaya dikatakan tilawah itulah kalam Allah. Dan barang siapa mengatakan bayang-bayang itu lain daripada yang punya bayang-bayang, hanya bayang-bayang itu menunjukkan atas yang mempunyai bayang-bayang,
Nescaya dikatakan tilawah itu menunjukkan kalam Allah Ta'ala juga. Tilawah itu menunjukkan kepada kalam Allah Ta'ala juga. Ulang semula. Dan telah muafakatlah segala ulama adalah ilmu kalam Allah Ta'ala itu tiada berdiri ia dengan dua zat. Kalam Allah Ta'ala tidak berdiri pada dua zat, satu zat saja. Satu zat dari Allah Ta'ala, satu zat je lah. Kalam juga satu je. Sifat kalam hanya satu je yang ada pada Allah. Tak ada berbilang-bilang kalam. Tidak ada berbilang-bilang kalam. Juga begitu ingat sifat kudrah. Sifat kudrah satu saja, tunggal saja yang ada pada Allah. Sifat kudrah satu saja. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala pun satu. Tidak ada sifat kudrah berbilang-bilang kudrah. Tidak ada berbilang-bilang iradah. Tidak ada berbilang-bilang kalam. Satu saja sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala. Yang berbilang-bilang itu mana? Sifat kalam yang berbilang-bilang itu apabila ta'aluk dia kepada makhluk ataupun kepada benda yang lain daripada selain Allah Ta'ala lah. Itu tempat muta'alak dia lah. Tempat muta'alak itu yang berbilang-bilang. Orang ni berkata ini, orang ni berkata-kata, orang ni baca Quran, orang tu baca Quran, orang ni baca Quran. Banyak baca Quran kan. Kalam Allah Ta'ala tu semua baca kalam Allah berbilang-bilang. Nampak tak? Jadi yang berbilang-bilang itu pada tempat ta'aluk dia. Ta'aluk ni mana manusia lah, tempat ta'aluk kalam Allah Ta'ala tadi. Manusia itu yang berbilang-bilang. Sedangkan yang ada pada Allah Ta'ala tu kalam tu satu je. Esa lah, kalam ni satu esa. Kerana Allah Ta'ala tu zatnya pun esa. Jadi dia tidak ada dua kalam. Jadi ulama muafakat segala ulama adalah kalam Allah Ta'ala itu tiada berdiri ia pada dua zat. Dia tidak berdiri pada dua Tuhan. Satu Tuhan saja, esa Tuhan Allah Ta'ala lah. Dan tiada berkata-kata dengan dia dua orang. Dua orang mana dua Tuhan lah. Dia tidak berkata-kata macam tu, satu saja. Dan tiada berkata-kata dengan kalam Allah Ta'ala itu melainkan Allah Ta'ala juga. Tiada berkata-kata itu melainkan Allah Ta'ala jugalah yang berkata-kata. Dia tunggal lah berkata-kata. Kecuali Allah Ta'ala nak berkata-kata dengan para nabi dan para rasul, tu dia akan berdialog lah dengan para nabi dan para rasul. Tapi walaupun berdialog dengan para nabi dan para rasul, tetap kalam Allah Ta'ala itu laisa biharfin wala bisautin. Tiada suara dan tiada huruf. Tapi macam mana tu? Allah alam. Tak tahulah kita kan macam mana. Tiada suara dan tiada huruf. Sebab apa? Kalau seandainya kalau Allah Ta'ala ada suara dan ada huruf, sudah tentu sama seperti kalam kita. Sama seperti apa yang kita bicara dan kita cakap. Mana kita bicara dan cakap, bisa ada suara dan bisa ada huruf. Tak ada suara, tak ada huruf, orang tak faham. Kecuali kalau orang belajar bahasa isyarat. Belajar bahasa isyarat, dia faham lah. Kan? Itu. Dan tiada berkata-kata dengan kalam Allah Ta'ala itu melainkan Allah Ta'ala juga. Maka adalah nisbah tilawah dan qiraah bagi kalam Allah Ta'ala itu seperti nisbah bayang-bayang dengan yang umpunya bayang-bayang. Maka barang siapa berkata bayang-bayang itulah yang umpunya bayang-bayang, saya dikatakan tilawah itulah kalam Allah. Setelah tilawah yang kita baca, Quran yang kita baca, yang kita lagu-lagukan itulah dikatakan kalam Allah. Kalau Allah Ta'ala tu yang qadim itulah. Kalau Allah Ta'ala yang qadim. Itu kalau seandainya bayang-bayang itulah yang empunya bayang-bayang. Bayang-bayang itulah diri bayang-bayang. Bayang-bayang itulah yang empunya bayang-bayang. Maka barulah kita katakan yang kita baca itulah kalam yang qadim. Kalam yang qadim lah macam tu. Dan barang siapa mengatakan bayang-bayang itu lain daripada yang empunya bayang-bayang, hanya bayang-bayang itu menunjukkan ia empunya bayang-bayang sahaja, dan saya dikalakan tilawah itu menunjukkan kepada kalam Allah Ta'ala juga. Jadi apa yang kita baca itu kan, itulah kalamul lafzi aja, bukan kalamul nafsi. Yang kita baca itu kalamul lafzi saja. Bila kalamul lafzi yang kita baca itu menunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kalamun nafsi yang ada pada Allah
bersifat qadim. Pada kita, apa kita baca? Hadis, benda baru. Yang kita baca adalah hadis, benda baru. Tapi kita tetap menyatakan kalam Allah Ta'ala itu ialah qadim. Dia ada cerita kat belakang nanti Cerita Imam Hanbal tu yang kena pukul, mempertahankan Quran tu adalah Quran yang qadim, bukan Quran tu makhluk. Kan? Ada yang panjang cerita dia tu. Dah nanti belakang lah. Macam tu. Di mana Imam Hanbal mempertahankan Quran itu ialah qadim, bukannya makhluk. Macam tu. Bukannya hadis. Baik, seterusnya, maka telah muafakat segala ulama ahli sunnah menyatakan Quran itu kalam Allah yang qadim, bukan ia makhluk, sebab takut memberi waham jikalau dikatakan Quran itu baharu, maka jadilah kalam Allah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu baharu. Jadi kita tak boleh katakan Quran itu kalam Allah kita baca tu. Kalau Quran ni hadis lah, tapi kalau kalam Allah, kalau kita baca tu kalam Allah, kan, kita katakan kalam Allah tu ialah bersifat qadim. Kita tak boleh katakan dia baharu. Sebab kalau kita katakan baharu, sudah tentu tergambar dalam pemikiran kita kalam yang ada pada Allah Ta'ala pun baharu. Kalam yang ada pada Allah Ta'ala pun baharu, bukan qadim. Maka telah muafakat segala ulama ahli sunnah menyatakan Quran itu kalam Allah yang qadim, bukan ia makhluk, sebab takut memberi waham jikalau dikatakan Quran itu baharu, maka jadi kalam Allah yang berdiri pada zat itu pun baharu juga. Macam tu. Maka telah lalu bahawa etikad yang demikian itu kafir kalau ketika etikad begitu. Jadi tak boleh kita katakan Quran itu tak boleh kita katakan Quran itu baharu. Tetap kita katakan qadim juga. Tetap kita katakan qadim. Sebab apa? Kalau kita katakan kalam Allah itu di Quran ini adalah baharu, sudah tentu tergambar dalam pemikiran kita kalam yang ada pada Allah Ta'ala pun baharu juga. Itulah pembahasan ulama. Maka ditilakkan barang yang menunjuk atas kalam Allah Ta'ala itu, dikatakan kalam Allah sebab takut waham seperti demikian itu. Maka ditilakkan barang yang menunjukkan kalam Allah. Mana kita nyatakan kalam Allah Ta'ala itu qadim, Quran itu qadim, supaya jangan ada tawahum, jangan ada tergambar, tersaur, terfikir pemikiran kita, kan, bahawa kalam Allah Ta'ala itu hadis. Jangan ada begitu, takut berlaku begitulah macam tu. Baik, dan telah lalu bahawa kalam Allah Ta'ala itu sifat yang satu yang berdiri pada zatnya selama-lamanya. Maka dipaham daripadanya amar, perintah, yang ini suruh berbuat baik, dan nahi itu tegah berbuat jahat, dan wa'ad itu janji berbuat baik yang terdapat dalam Quran bagi orang buat taat, dan wa'id artinya janji seksa orang yang berbuat maksiat, dan targhib menggemarkan orang yang mengerjakan kebajikan, dan tarhib artinya orang menakutkan orang yang buat maksiat, dan lainnya seperti ayat kisah dan ayat khabar. Dan tiada dikatakan Arabi, dan jikalau Arabi, nescaya adalah ia dinamakan satu logah daripada beberapa logah yang baru ini. Jadi tak boleh kita katakan Quran itu bahasa Arab. Kalau segi belajar lah, segi konteks kita belajar ilmu tauhid ni tak boleh gitu. Sebab kalau kita katakan Quran ini kan bahasa Arab, dia kata sudah tentu bahasa Arab itu benda baru. Bahasa Arab itu benda baru. Bahasa ni benda baru, benda hadis. Mana segi adabnya tak boleh je, tak boleh kita katakan macam tu. Cuma itulah dalam Quran Allah Ta'ala sebut inna azannahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami jadikan Quran itu dalam bahasa Arab. Habis macam tu. Quran tersebut dia turunkan dalam bahasa Arab. Macam tu. Itulah yang menjadi
menjadi orang kata perbincangan, perdebatan di kalangan ulama tauhid. Kan? Tapi kalau ikutkan yang sebenar-benarnya tak boleh kita katakan. Sebab apa? Kerana bahasa Arab itu dikatakan sebagai hadis benda baru. Gitu. Baik, terlihat sekali. Dan tiada dikatakan Arabi. Dan jikalau Arabi, nescaya adalah dia dinamakan salah satu logah daripada beberapa logah yang bersifat baru ini. Maka dinamakan yang diturunkan dengan logah Arab itu Quran. Dan yang diturunkan dengan logah Ibrani itu Taurat. Dan dengan logah Syriani itu Injil. Dan dengan logah Kipti itu Zabur. Maka sekalian itu dinamakan kalamullah yang logawiyah, yang bangsa istilahi jua bukan hakiki. Bukan hakiki sebenarnya, itu dalam bahasa logawi je. Dari segi istilahi memanglah Quran tu turun bahasa Arab. Quran turun bahasa Arab. Lepas tu Taurat turun dalam bahasa Ibrani. Injil dalam bahasa Syriani. Zabur dalam bahasa Kipti. Habis kalau Allah Ta'ala tu barulah. Sebab tu semua benda-benda baru. Bahasa Syriani itu semua benda baru, bukan benda qadim. Yang qadim ni pada sisi Allah Ta'ala yang qadim. Gitu kan? Maka sekalian ini dinamakan kalam Allah yang bahasa lugawiyah, yang bahasa istilahiyah juga, bukan hakiki. Maka yang masyhurnya kalam Allah Ta'ala itu ialah makna yang berdiri pada zat Allah Ta'ala lagi yang qadim. Itulah katakan kalam Allah yang sebenarnya. Kalam Allah Ta'ala yang sebenarnya itulah satu zat yang wajib yang ada pada Allah, yang berdiri pada zat Allah, yang duduk dia pada zat Allah Ta'ala, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah. Itu dia katakan kalam Allah. Yang kita baca ni semua benda-benda baru. Quran turun bahasa Arab, kan? Bahasa-bahasa yang terdapat dalam dunia ni kan benda-benda baru. Macam tu. Apalagi Quran tu memang sebut dalam Quran, kan? Disebut dalam Quran, inna azannahu Quranan Arabiyya. Sungguhnya kami akan turunkan Quran tu dalam bahasa Arab. Macam tu. Jadi masuk di sini ialah kalamul lafzi lah. Kalamul lafzi itulah bahasa Arab. Kalamul nafsi tidak. Macam tu. Besok tuan-tuan, dan Quran itu lafaz yang baru. Dan jika adalah keduanya itu dinamakan atas lafaz dan makna atas jalan bersekutu sekalipun, maka sebab persalahan namanya itu kerana bersalah lafaz pada logah dua. Maka kalam Allah Ta'ala itu satu jua. Misalnya umpama pinang. Pinang dalam bahasa Melayu. Pul-pul Popo dalam bahasa Arab. Kemudian safri dalam bahasa Hindi. Maka hakikat pinang itu satu jua, pinang. Hakikatnya pinang satu jua lah. Itulah pinang. Cuma lain tempat lainlah nama dia. Lain tempat lain namanya. Okey, di Malaysia ni kita panggil dia buah pinang. Kalau di Arab dia kata pul-pul, pawau palam. Betul tak? Pawau palam. Okey, Hindi pula dia ada nama dia, kan? Masing-masing ada tempat. Kalau sini Pinang, kalau bukan pupul, paufal. Paufal bahasa Arab. Kemudian Safri bahasa Hindi. Maka hakikat Pinang itu satu jua, iaitulah zat Pinang. Itulah Pinang. Gitu. Okey? Hakikatnya satu jua yang ada pada Allah Ta'ala. Itulah sifat yang qadim yang ada pada Allah. Gitu. Hakikat satu jua. Seterusnya, maka arti ta'alluq ia kepada yang wajib itu menunjukkan atas yang wajib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna allaha la ilaha illa ana. Inna allaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya kami, sesungguhnya akulah Allah.
Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Ni menunjukkan kepada benda yang wajibat, benda wajib. Ta'aluk kalam dari 3 lah. Pertama, ta'aluknya kalam Allah tu ta'aluk pada 3. Satu, ta'aluk kepada benda yang wajibat. Yang kedua, ta'aluknya kepada benda yang mustahilat. Yang ketiga, benda-benda yang jaizat. Benda yang jaizat. Ni ada 3 contoh ni. Mana contoh ta'aluk wajib? Ta'aluk kalam itu pada benda yang wajibat, benda wajib. Iaitulah seperti firman Allah Ta'ala, Ana Allah la ilaha illa ana. Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Mana Allah Ta'ala sendiri declare dia Allah. Allah Ta'ala sendiri berterus terang bahawa dialah Allah. Jadi lafaz Quran itu menunjukkan pada diri Allah Ta'ala itu sendiri. Okey? Mana Tuhan yang disembah yang sebenar, tiada baharu yang lain melainkan aku. Dan nanti ta'aluk dengan yang mustahil pula, mustahilat pula. Iaitulah menunjukkan akan firman Allah Ta'ala, akan ayat Quran contoh, Innallaha fakir wa nahnu agniya. Innallaha fakir wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir, kamilah yang kaya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir, kamilah yang kaya. Ini ayat Quran. Yang atas ni pun ayat Quran, ni pun ayat Quran. Tapi ayat Quran ini dia punya dilalahnya, madlul dilalahnya menunjukkan kepada benda yang menafikan sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran ini dikata Allah Taala fakir, sedangkan Allah Taala kaya. Nahnu agniya, kami kaya sedangkan kami sebenarnya fakir. Jadi ayat ini menunjukkan kepada benda al-mustahilat, benda yang mustahil yang ada kepada Allah Ta'ala, mustahil pada Allah. Ayat ni ialah kalau sedikit terjemahnya, kata Yahudi bahawa Allah Ta'ala itu fakir dan kami kaya. Jadi Allah berkata yang demikian itu kerana menghikayahkan perkataan Yahudi yang dilaknat, padahal pekerjaan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat fakir ni mustahil bagi Allah. Jadi Allah Ta'ala menghikayahkan semula akan perkataan Yahudi. Kerana Yahudi mendakwa Allah Ta'ala fakir, mereka kaya. Okey, tapi ni ayat Quran. Ni ayat Quran. Walaupun perkataan ini perkataan Yahudi, tetapi dia menjadi salah satu ayat Quran. Innallaha fakir wa nahnu agniya. Okey? Dan arti ta'aluk kepada yang jaizat, yang harus, itu menunjukkan yang harus seperti firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat, dan barang yang kamu perbuat. Jadi ta'aluk kalam ini, ayat Quran ini menunjukkan kepada benda hadis, benda baharu. Mana benda baharu? Wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Apa yang kita perbuat ini semua benda baharu. Apa yang kita lakukan semua benda baharu. Okey? Kita makan, kita minum, kita duduk, kita berbicara, kita bercakap-cakap, kita naik kenderaan, semua benda baharu, bukan benda qadim. Benda qadim ialah benda yang ada pada Allah Ta'ala sahaja, yang qadim. Baik, seterusnya Faedah segala kitab yang turun daripada langit itu diturunkan dengan bahasa Arab. Betul lah, bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan oleh tiap-tiap Nabi bagi umatnya dengan logahnya. Dan Jibril mendengar ia akan kalam Allah dengan tiada huruf dan tiada suara. Kalam Allah yang sebenarnya yang diambil daripada Allah oleh malaikat Jibril AS itu laisa biharfin wala bisautin, tiada huruf dan tiada suara. Kemudian dan tiada berjihad yang tertentu. Berjihad mana berpihaklah. Maka dipaham daripadanya segala makna Quran dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaznya daripada Lauh Mahfuz dengan wasitah malaikat Israfil, dengan perantaraan malaikat Israfil. Maka adalah tiap-tiap huruf daripada segala huruf Quran pada Lauh Mahfuz itu kadar besarnya Jabal Qaf.
kadar besarnya Jabal Qaf. Setiap huruf tu besar dia, saiznya kadar Jabal Qaf. Satu huruf. Bayangkanlah Quran ada berapa huruf? 6,000 lebih kan? 6,000 lebih huruf yang terdapat dalam Quran. Huruf ayat ke huruf? Ayat 6,000. Huruf tak banyak lah. Tak berapa puluh ribu pula huruf dalam Quran kan? Macam tu. Satu huruf tu kadar besarnya pada sisi Allah Ta'ala, pada Lauh Mahfuz itu kadarnya kadar Jabal Qaf. Besar dia. Dan di bawah tiap-tiap huruf itu beberapa makna yang tiada meliputi dengan dia oleh sekalian makhluk melainkan Allah Ta'ala jua. Mana pada setiap huruf tu di bawahnya kat Lauh Mahfuz tu, setiap huruf tu dia ada makna dia. Banyak makna dia pada setiap huruf tu. Yang mana hanya Allah yang ditahu tentang kadar berapa banyak makna itu hanya Allah Ta'ala sajalah. Disebut oleh musannif pengarang. Baik. Kemudian dan di bawah tiap-tiap huruf itu beberapa makna yang tiada meliputi dengan dia oleh sekalian makhluk melainkan Allah Ta'ala juga. Maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang turun pada Nabi ini ialah lafaz dan makna sekali. Lafaz dan makna sekali Al-Quran tadi turun belah pada Nabi. Maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz dan diimlakkan atas malaikat yang bernama Safrah. Betul tak? Betul Imlakkan pada malaikat yang bernama Safrah. Apa dikatakan imlak? Apa makna imlak? Nantilah imlak tu. Malaikat apa nama? Malaikat Safrah. Ada tak dalam ni? Safarah. Di sini sebut Safarah. Diimlakkan atas malaikat yang bernama Safarah. Malaikat Safarah nama dia. Jarang dengar malaikat Safarah tu. Maka makna imlak itu, apa makna imlak? Iaitu diberi perkataan itu satu kemudian satu. Mana satu persatulah. Diberi perkataan itu satu kemudian satu supaya disurat oleh orang akan dia. Dan malaikat Safarah itu di dalam Baitul Izzah pada langit dunia. Jadi malaikat Safarah ni duduknya kat langit dunia, kat Baitul Izzah di langit dunia. Yang biasa kita dengar malaikat Jibril je. Betul tak? Yang biasa kita dengar malaikat Jibril je. Kita dengar ini ada satu malaikat Safarah. Okey? Maka mensabitkan oleh mereka itu dalam suhuf mereka. Kemudian apabila berkehendak Allah Ta'ala menurunkan sesuatu daripadanya kepada Nabi, berfirman Allah Ta'ala akan dia dengan tiada huruf dan tiada suara. Jadi mana-mana Allah Ta'ala nak turunkan ayat tadi kepada para Nabi dan Rasul, maka Allah Ta'ala pun bacakanlah kepada para Nabi dan para Rasul. Laisa bisautin wala hafin. Tak ada huruf, tak ada suara. Maka dipaham daripada kalamnya bahawa diturunkan daripadanya itu kadar yang tertentu. Jadi turun tu kadar tertentulah, bersesuaian dengan waqi', bersesuaian dengan kejadian, bersesuaian dengan peristiwa, peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah mengikut dengan kesesuaian. Selama berapa lama tuan-tuan? Diturunkan sedikit-sedikit atas Nabi Muhammad SAW hingga tamam sempurna di dalam 23 tahun. Sempurna 23 tahun. Habis. Wallahualam. Faedah bermula awal orang yang menyatakan Quran. Sampai situlah boleh. Boleh kan, dia COVID ni dia cukup isyak habis dah Ustaz. Kan, macam tu. InsyaAllah sampai situlah kita punya pengajian kita. Sampai situ faedah tu. InsyaAllah akan datang tersambung cerita Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ni kisah hari ni. Kisah Quran makhluk, Quran hadis. Inilah di muka surat 34 insyaAllah. Panjang cerita tu. Okey, saya buka pertanyaan kalau ada tuan-tuan. Ada nak tanya apa-apa? Saya tutup.
Ha. Jabal Qaf tu gunung lah. Gunung Qaf. Jabal tu gunung. Kadar dia kadar Jabal Qaf. Satu huruf tu besar dia pada sisi Allah Ta'ala lah. Yang ada pada sisi Allah Ta'ala, yang pada Lauh Mahfuz tu, satu huruf tu kadarnya besar kadar Jabal Qaf. Gunung Qaf. Gunung lah. Okay. Gunung Qaf ni Mekah ke Madinah? Tak tahu. Madinah. Ya ke? Kau je gunung Qaf. Ya, saya dengar Jabal Uhud lah. Kan? Jabal Wasur. Atau Jabal Qaf. Kita punya manusia besok kalau dalam macam orang ahli neraka kan, ahli neraka dia punya gigi tu kan besar Jabal Qaf disebut. Ahli neraka tu dia punya gigi tu sebesar Jabal Qaf. Gigi saja, belum kepala lagi, belum badan lagi kan. Gigi Jabal Qaf. Tu sebutlah dalam kitab-kitab berkenaan dengan peristiwa hari kiamat lah. Penghuni neraka semualah. Okey, habis. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an fatta ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa usril qalaq wa sama'atil ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.